Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian datang yang kelima, muka surat 4 bagi ada kitab tu, muka surat 4 baris yang ketiga daripada bawah ke atas. Muka surat 4 baris yang ketiga daripada bawah ke atas. Kita masih lagi dalam kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana fuak-fuak Yahudi, fuak-fuak Yahudi dia hasad, dengki dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tu aku, bermula aku, kata Nabi, ialah kota, bandar atau perbendaharaannya ilmu. Kita sebut dah sebelum ni dah. Tu dalam hadis riwayat Tirmizi, bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ana darul hikmati wa aliyun babuha. Aku ialah darul hikmah, negeri atau tempat kebijaksanaan, dan Ali itulah pintunya. Itu hadis yang diriwayat daripada Imam Tirmizi. Ala kulihannya kita bahas dah tentang hadis ni hari tu. Ada selisih pendapat ulama, tapi yang tawassut, yang sederhana, manhaj ulama muhaddisin yang sederhananya, hadis ni masih makbul, masih diterima. Karena walaupun dhaif berbagai turuk,
maka jika dihimpun-himpun naiklah dia ke taraf hasan li ghairih. Gitu dah. Jadi Nabi kata, aku ni perbendaharaan ilmu dan ali itu ialah pintunya. Faman aradal ilma falyatihi min babih. Maka barang siapa yang menghendakilah ia akan ilmu, maka hendaklah mendatangi ia daripada pintunya, yakni daripada Sayyidina Ali. Bila fuak Yahudi dengar, deki dia, yo kau. Pendek ceritanya, dia hantar 10 orang, tapi bukan sekaligus, seorang, seorang demi seorang, masuk menanya kepada Sayyidina Ali dengan satu soalan. Tuh, jika Sayyidina Ali jawab dengan jawapan yang sama, bermakna dusta lah Nabi. Tuh. Tapi kalau Sayyidina Ali jawab dengan jawapan yang berbeza, maka benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya hak itu? Nah, dia tanya, al ilmu afdalu amalu? Bermula ilmukah yang lebih atau harta? Itu soalan dia. Tiap-tiap soalan tu tanya soalan sama ya. Kemudian bila Sayyidina Ali jawab, al ilmu afdalu minal mali, bermula ilmu tu ialah lebih dia daripada harta. Maka dia tanya pula, nah, bi ayyi dalil? Tu dengar apa dalil ke? Apa dalil? Apa pengecaman? Mun kata ilmu tu lebih daripada harta. Maka Sayyidina Ali jawab dah hak lepas banyaklah. Tu Sayyidina Ali jawab hak pertamanya, kerana ilmu tu mirasul anbiya. Ilmu tu ialah pusaka para nabi. Wal malu mirasul qarun wasyaddad wa fir'aun. Dan harta tu pusaka Qarun, Syaddad dan Fir'aun. Itu lagi dijawab lagi, ilmu tu yuharrisuka wal malu tahrisuhu, ilmu tu menjaga ia akan dikau, dan harta tu engkau menjaga akan dia. Lagi pula tu dijawab lagi, li sahibil mali aduun kathirun, sabit bagi orang yang mempunyai harta tu musuh yang banyak. Wali sahibil ilmi, dan sabit bagi tuan mempunyai ilmu tu sadiqun kathirun, teman sahabat yang banyak. Itu soalan yang seterusnya. Lagi pula tu soalan yang seterusnya lagi, hak lepas dah kita baca, ilmu tu katanya Sayyidina Ali lebih daripada harta. Kenapa? Bila dibelanjakan harta tu maka berkurang ia sekira-kira zahirnya. Adapun ilmu jika dibelanja maka tidak berkurang, bahkan bertambah selalu dah. Tu idza saddaqta minal ilmi yazidu wa idza saddaqta minal mali fa innahu yanqusu. Kemudian hari ininya sambung. Kemudian datang yang kelima. Mana datang orang yang kelima. Ini orang Yahudi yang kelima mari bertanya ia yang kelima seperti yang dahulu. Ini seperti tu orang yang dahulu atau soalan yang dahulu. Mana? Al ilmu afdalu amalu? Adakah ilmu yang lebih atau harta? Tu soalan yang dulu. Maka jawab Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta. Al ilmu afdalu minal mal, ilmu tu lebih daripada harta. Ya. Tu ilmu lebih daripada harta. Kerana apa? Bi ayyi dalilin? Mana dalilnya ilmu tu lebih daripada harta? Jawab oleh Sayyidina Ali, kerana empunya harta, sahibul mal, tuan yang empunya harta itu diserukan, dipanggil, maknanya yud'a, dipanggil, diserukan. Kalau dia tu tidak pemurah lah,
dipanggil, diserukan dengan nama bakhil dan cela. Bismil bukhli wal laumi. Nah, tuh kalau orang yang punya harta tetapi kedeku, kupi, bakhil, tai hidung masing, selalu dah orang panggil ke mana? Tu Haji Bakhil. Tu orang panggil tak molek selalu lah. Nah, tu maklum lah bila dah ada harta. Nah, harta dia cari. Hati kau tu ujian kuat tu. Ujian apa? Ujian wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta mereka itu manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Tengok. Memang. Sebab itulah dalam syariat Islam ni adanya orang panggil ibadat harta. Ni mana? Zakat. Dah? Supaya jangan kita duk ingat kata apa yang kita duk cari sehari pagi petang siang malam. Nah, itu hanya milik kita seorang. Tak ada orang lain bersangkut paut dengan harta kita dah. Ada orang panggil hak mustahiqul lizakah. Ada hak asnaf daripada harta kita. Jika sampai nisabnya. Nah, tu. Itu orang panggil apa tu? Didikan tarbiyah dalam agama kita. Supaya apa? Supaya tidak cinta kita akan harta. Kenapa? Karena memang manusia ni cinta dia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak. Tuhan sebut dah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta mereka itu manusia akan harta sebagai cinta yang sangat banyak, bukan sikit-sikit dah. Nah, maka sebab tu ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Itu apa tu? Tarbiyah dalam agama kita supaya tu terhakis hubbul mal, cinta akan harta dalam hati kita yang sangat tebal tadi. Nah, tu lagu tu. Tapi kitanya jadi nak marah pula kalau orang bawa tabung masjid duk hala muka kita dak ni, marah selalu. Ada benda lain ni duk jalan bawa tabung. Nah, nak minta derma lah ni. Nah. Hau belak, nya marah pula. Tuhan lagi puji kita marah. Apa belak kita ni manusia. Tuhan kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikannya di dalam bercakap banyak mereka itu manusia. Tak ada kebaikan kalau duk popek-popek cakap banyak kedai kopi yoya-yoya, tak ada kebaikan. Illa melainkan ada kebaikan bila man amara bisadaqatin, siapa yang menyuruh orang dengan sedekah. Itu. Tuhan lagi kata ada kebaikan kita. Minta sedekah semua, tak ada benda lain. Ya. Tu tengok. Au ma'rufin, atau suruh orang dengan perkara yang ma'ruf, yang baik. Au islahin bainan nas, atau memperbaiki manusia. Nah, memperelokkan manusia, mana menasihati manusia dan sebagainya. Itu baru ada kebaikan. Kita dah bosan, serabu kalau orang minta sedekah. Ya pelik. Kalau kita tu nak marah kepada skema, tak apa, tu lain. Nah, kela ni banyak kalau jenis minta sedekah tak tahu ilik-ilik jatuh mari mana tak tahu, tiba-tiba minta derma minta sedekah. Tu tak apa, siasat lah, jangan marah. Kalau terbukti bohong, palsu, nipu, maka kita marah kerana menipu. Nah, tu tak apa. Ni hak betul masjid kau pondok madrasah minta sumbangan minta sedekah, kita marah juga. Berat tu kita tu, kena cek email kita tu. Nah, bukan nak minta duit kita, kalau kita kedekut tak ada hal lah. Orang lain hak nak nampak akhirat, hak lebih nampak orang panggil apa, balasan akhirat, dia nak buat kebajikan, kita nak marah apa. Nah sini. Tu. Tu. Kalau orang panggil minta duit kita, kita marah tak, ni tak ada tuju ke kita. Tuju ramai-ramai siapa hak nak buat sumbangan, nak buat infak, nak wakaf ke apa, selekeh, tafadhal. Aku malah, apa? Duit aku, ikut aku. Tak apa lah. Sini. Jangan marah orang lain. Nah, jangan tegah orang lain. Tu an-nahyu 'anil syai' amrun bididdihi. Tegah daripada buat sesuatu perkara tu maknanya suruh sebelah lawan bagi perkara yang ditegah. Beratlah.
Mana kita teguh orang itu supaya jadi orang yang sakhi, orang yang pemurah, orang yang dermawan. Pada makna kita suruh orang itu jadi bakhil, kedeku. As-sakhiyu habibullah walau kana jahila. Orang yang pemurah dermawan itu ialah kasih Allah, kekasih Allah, walau dia seorang yang bodoh. Nah, dia tak ada alim, orang biasa-biasa, orang jahil, orang kampung lah, bukan jahil sangat lah kita kata. Nah, cuma orang kampung, orang biasa, tak ada untuk guru jadi ustaz ada. Tapi murah dia, tak boleh bunyi masjid nak buat majlis apa, siap lah dah dia. Dengan kuihnya, dengan lauk pauknya, dengan nasi minyaknya ni. Tak sempat nak buat apa-apa, tak ada nak buat gapo, hala duit ke masjid, tak apalah pengurusi ni duit ambo buatlah makan berapa jamu. Tu bukan orang lain. Ni kasih Allah ni. Kenapa? Dia pemurah. Wal bakhilu aduullah. Nah, orang bakhil tu musuh Tuhan. Walau kana aliman, walaupun dia tu orang alim. Tu sebab sabako. Janggut panjang papusak. Bak suruh orang sedekah dekat ya Allah. Ni. Kuat. Buat tangan dia sendiri gak, bergeletar tangan waktu ambil duit nak sedekah. Itu orang ni musuh Allah walaupun dia orang alim. Itu jaga ingat baik. Nah, tu habis. Maka sebab tu katanya Sayyidina Ali, ilmu tu lebih daripada harta. Kenapa? Karena empunya harta itu diseru makna dipanggil, yuda'a makna dipanggil dengan nama bakhil dan cela, bismil bukhli wal laumi. Nah, dengan nama bakhil dan cela orang tu, jangan kata orang cela, orang dekuk, orang kupik, orang bakhil tak hidup masing ni. Semut pun tak berakhir. Nah itu ni, semut pun tak berakhir. Nah, tengok orang murah ni kan, gula juga penuhnya bubuh dia. Lipah siapa-siapa. Nah, tudung gula tu, bekas tudung gula tu tak tutup, habis semut duk urung. Semut pun suka. Murahnya orang ni kata ni urung. Tapi orang kedekut gak semut pun tak segit kat dengan dia. Jangan kata mana kecil semut tengok. Tu rumah ni. Nah, nak ambil sebutir gula pun tak awui. Nah, tu tengok. Jangan kata nasi benci orang kedekut. Semut pun benci. Tengok. Dan empunya ilmu, sahibul ilmi, tuan yang empunya ilmu ni pula diseru dengan nama besar dan mulia. Nah, dipanggil yuda'a, dipanggilkan dia bismil izami wal kirami. Syarat kalau dia tu beramal seperti apa yang dia alim, yang dia tahu. Itu syarat juga. Nah, tu nak kau dia tu langgar semata apa dia mengajar pun dia lipat balik. Dia juga ceramah ke orang sedap bukan main, kena time dia sendiri. Adalah nah pojilat ludah balik. Tak ada orang duk panggil dengan panggilan mulia. Nah, syarat orang alim nak dipanggil dengan panggilan mulia, mana alim yang beramal dengan ilmu serta ikhlas dalam amal. Kayak gitu kan? Tu. Kenapa? Karenanya adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annasu halaku, manusia tu celaka semua, illa al-alimu, mereka orang alim. Itu. Manusia tu binasa semuanya dalam agama maknanya. Tak ada binasa kalau tidak tilik daripada kacamata agama. Tilik daripada kacamata agama, manusia tu binasa semuanya, melainkan orang yang alim, orang yang mengetahui. Wal alimuna halaku, orang alim pun celaka lagi, binasa lagi. Jangan hidup sedap kata orang panggil kita tok guru, kau ustaz, kau syekh gak bahasa lepas dah ahli syurga dah saya dak, celaka lagi. Illal amilu, melainkan orang alim yang beramal dengan ilmu. Situ pula duduk. Jadi kalau alim semata-mata di lidah, alimul lisan, nah, alim pada lidah tapi jahil fil qalbi, hak tu dicela. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, atamuruna an-nasa bil birri wa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, adakah patut kamu suruh orang dengan perbuatan yang baik
tapi padahal kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Suruh orang tu tak sekira lah. Nah, tu mari kita kembali pada Islam contoh. Ikutlah apa saja seruan yang baik. Tapi dia sendiri tidak kembali kepada Islam pada diri dia. Itu. Dah. Tapi orang panggil apa? Menggunakan orang panggil ilmu dia tu demi kepentingan peribadi. Ikutlah kepentingan berapa? Nak jadi tok ngulu kapung ko. Nah, nak jadi tok gawa kapung ko. Nak jadi mengurusi masjid ko. Nah, atau nak jadi YB yang berhormat ko. Nak jadi datuk Tan Sri ko. Ikut. Tu orang alim lagu tu tidak dipanggil dengan nama besar dan mulia. Nah, tak dipanggil. Bahkan hina sehina-hinanya. Apa? Kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa alimu bi'ilmihi lam ya'malan wa'adzabun min qabli 'abadil wathan. Orang alim, wa alimu bi'ilmihi lam ya'malan. Orang alim dengan ilmunya dia tidak beramal. Mu'adzabun min qabli 'abadil wasan, diazabkan nanti akhirat kelak dahulu daripada kafir penyembah berhala. Berat no ayat kata hinanya orang alim hak tak beramal dengan ilmu hak dia ngajar ke orang hak dia tahu tu. Tu tengok. Jadi syarat belaka lah tu. Baik. Kemudian datang yang keenam. Klik gilah orang yang kelima tadi. Lain jawapan dia. Klik. Nah. Oh ya, kofok ya. Sering Ali jawab lagu ni weh. Gi pula orang yang keenam. Bertanya ia yang keenam seperti dahulu. Mana seperti dahulu? Nah, ala ilmu afdalu amalu. Adakah ilmu tu lebih atau harta? Maka jawab Sayyiduna Ali karramallahu wajahahu. Kau surat sebelah tu, kau surat 5 dah. Jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta. Al ilmu afdalu minal mali. Ilmu lebih daripada harta. Bi ayyi dalil? Kenapa? Kerana kata Sayyidina Ali, harta hendak dipeliharakan dia harta daripada pencuri. Tengok. Tuh. Iyalah. Harta tu hendaklah dipeliharakan dia harta daripada pencuri. Macam tu ya sungguh. Nah, tak ada orang letak duit dia depan muka pintu pagar rumah. Tabu. Ada orang lagu tu. Berak benar tu, gong benar. Nah, duit ni gak orang sipai boh dalam apa? Dalam almari ko, atau duduk tok bawah lembek, bawah tilam, bawah bantal ko, hipung. Cukup 40,000 tu bakar rumah habis licin dengan duit-duit 40,000 tu. Nah, kalau nyawa wakaf pun Allah pahala berduk, tak putus-putus akhirat esok. Tapi tak ada arah, namun kau jenis nak menyepel tu kan. Nah. Tu. Dia duk cari harta, cari pagi petang siang malam. Apanya? Nak jadi supaya korung. Nah, supaya korung kaya sekali. Tak ada hak kaya sekali atas muka bumi ni. Korung paling kaya sekali. Mana dalil kata kayanya korung? Dalil kata kayanya korung. Nah, kalau kita cangkul tanah belakang rumah kita di Taman Datuk Harun ni, nah, tiba-tiba jumpa harta bawah tanah tu. Orang panggil harta siapa? Harta korung. Tahu dia weh, harta korung tu. Tahu dia weh. Padahal hanya korung tu mapuh di Mesir. Jauh korung tu mapuh Mesir. Tapi jumpa di Taman Datuk Harun ni, orang panggil harta korung. Jumpa di benua mana pun kalau jumpa harta bawah tanah, orang panggil harta korung. Allah kaya. Jadi kalau kita nak kaya tu setara korung, selekeh. Selekeh tu maknanya bukan selekeh, tafadhal, nak dipersilakan. Tu korung ni memang anak murid Sayyidina Musa alaihi salam. Ngaji dengan Sayyidina Musa asalnya. Orang baik, orang jujur, orang mukmin. Tapi yang minta Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, tolonglah doa ke Tuhan supaya hamba ni jadi orang kaya. Dia minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata tak apalah, musabah atas ni dapat pahala banyak. Janganlah Nabi Allah, kalau aku kaya aku boleh
Ya janji sedak, janji manusia ni gitu. Manusia ni memang gitu. Ni. Tu kalau hamba boleh projek ni ustaz, insya-Allah bawa pondok ustaz tu 9 juta. Ni nah, bawa boleh sungguhnya. Memang gitu korung, semua korung dah. Korung gitu korung. Nah, hamba ke dulu besar ke madrasah ni gini-gini ya janji Nabi Musa. Nabi Musa budak sungguh. Takdir tu memang kaya sungguh dia. Daripada mengaji tiap-tiap hari, mari 3 hari sekali. Nah, daripada 3 hari sekali, seminggu sekali. Nah, sebulan 2 kali, sebulan sekali, 2-3 bulan sekali, setahun sekali, pas tak mari, pak sudah. Gimana? Naik Musa sibuk lah ni weh. No, harta banyak sangat. Nak dera duit di bank tu 100 orang kena pikul. Kat kredit dia, diperbuat daripada emas. Hok mana? Hok jutawan mana lah ni? Hok kalau dia nak pergi dera duit di bank tu 100 tutup habis polis. Pakat tutup jalan apa? Tang Sri Kaya tu nak pergi dera duit ni. Apa? Kat kredit dia saja tu 100 orang kena pikul apa? Kaya sungguh. Kat kredit saja tu emas. Tu. Anak koci korung ni nak buka bank dia tu emas. Kaya tak kaya korung? Pas mana habis? Tak ada. Nah, duduk dalam tanah tu. Pas perangai korung ni memang suka je. Hari-hari je tubik. Nah, dalam Quran cerita. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah korung di atas kaumnya dengan barang-barang perhiasan kekayaannya. Ayam nyenggeng tunjuk. Pola ni kan orang duduk buat live kan? Tunjuk duit gapo, tunjuk gelang-gelang mah ya gapo. Tu perangai korung tu. Korung hidup lagi pada lah ni. Ada lagi anak cucu cicit dia tak mampu lagi dah tu ni. Ada perangai lagi tu. Bukan salah kaya. Tu salah tu buat perangai apa korung. Nah, tu tunjuk kekayaan dia, jalan melenggar. Pas orang kapur pakat tengok. Qala allazina yuriduna alhayatad dunya. Lalu Tuhan kata berkatalah fuak-fuak yang nak hidup kesenangan di dunia. Dia kata mana? Ya laita lana mislama utiya Qarun. Allah ruginya kita, celakanya kita, tak boleh serupa hak Tuhawi ke Qarun. Nah, innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun dapat habuan yang sangat besar. Tengok. Tu perangai Qarun tu. Tengok. Tu. Tu perangai Qarun. Jadi orang lah ni kalau jenis orang panggil tengok, orang tunjuk kekayaan. Hak tunjuk kekayaan dalam Facebook tu, orang panggil keturunan Qarun dah sah. Lepas tu hak jenis telio pula. Nah, telio pula dengan barang tu. Nah, tu telio pula dengan barang hak ditunjuk oleh fuak-fuak hak serupa dengan perangai Qarun ni. Maka orang panggil berapa? Orang-orang yang tertipu dengan habuan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Nah, tertipu daya. Habis. Tengok. Dan ilmu, tengok. Harta ni kita kena jaga dia. Tuh. Harta kita kena jaga dia. Kalau kita tak jaga gak, habislah. Nya curi kau orang, nya ropok kau orang, nya bedah kau orang, nya rapah kau orang, habis. Dan ilmu, padahal bermula ilmu, tiada dipeliharakan dia ilmu daripada pencuri. Ilmu tak perlu kita nak sipai buh taruh dalam peti kau berapa ada. Orang beli peti besi tu kan. Nah, berapa beli peti besi besar-besar ni? Nak susu ilmu. Bodoh. Tak ada lagu tu ni. Ilmu ni tak kena susut, tak kena sembunyi. Tapi kalau harta, siap. Harta memang cerak-cerak dah. Kalau tak buh lah peti besi ke, tak letak di bank ke, tak jaga rapi molek, tak ada pengawal ke apa, alalah. Nah, kena curi ke demo lah jawab dia. Tapi ilmu dah. Ilmu tak perlu kita nak letak peti besi ke berapa untuk dijaga. Nah, tak perlu. Apa? Sebab ilmu inilah yang menjaga kita.
sekira-kira majaz dipanggil nah. Ilmu yang mengawali kita, bukan kita yang mengawali ilmu. Gitu. Habis. Kemudian nak tengok datang yang ketujuh, datang orang yang ketujuh daripada Yahudi tadi. Bertanya ia yang ketujuh. Bertanya ia yang ketujuh seperti dahulu juga. Mana seperti dahulu juga? Tuh dia tanya al-ilmu afdal, al-ilmu afdalu amalu, ilmukah yang lebih atau harta? Tengok. Maka jawab Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Lalu Sayyidina Ali jawab, ilmu afdal daripada harta. Al-ilmu afdalu minal mali. Ilmu lah lebih daripada harta. Kerana apa? Tengok. Bi ayyi dalil? Apa dalil kata ilmu itu lebih daripada harta? Kerana empunya harta, sahibul mal, dihisabkan akan dia. Dihisab mana dikira akan dia, akan sahibul mal, akan empunya harta bila? Pada hari kiamat. Tuh dihisab, yuhasabuhu yaumal qiyamah, dihisabkan pada hari kiamat. Harta tu kita akan dihisab daripada mana sumber pengambilannya, halal ke haram, kemudian ke mana kita belanjakannya, itu akan ditanya, dikira akhirat kelak. Sebab itulah orang yang bila titik Elio tengok ke harta tak ada. Qala allazina yuriduna alhayatad dunya, katanya puak-puak yang nak kepada kesenangan dunia, ya laitalana misla utiyama qarun. Celakalah kita, tak dapat seperti mana yang dikurniakan oleh Tuhan kepada Qarun. Innahu lazu hazzin azim, sesungguhnya Qarun tu dapat habuan yang sangat lebih. Dia pun titik Elio supaya ni lah jalan dengan motor, tengok orang pakai kereta besar-besar, kereta Porsche ke, kereta apa tu, lembu jini ke, kerbau jini ke, kat ni. You pun tengok titik Elio tak bila lah nak boleh gini. Tu jalan tu. Tu. Padahalnya kata orang mukmin, wa qalal ladzi, dan telah berkatalah pula orang-orang yang utul ilma, yang diberi mereka itu akan ilmu, wailakum, celaka kalian ni, sawabullah, pahala daripada Allah, khairun, lebih baik, liman amana wa amila salihah, bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan dapat pahala daripada Allah orang yang mukmin, orang yang beramal soleh, illa sabirun, melainkan orang-orang yang sabar. Tengok. Jadi sebab tu kita orang ngaji ilmu ni jangan jadi serupa dengan orang apa tak ada ilmu. Mak apa? Tengok harta titik Elio tak. Padahal Nabi kata lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bi syurbatil ma'i. Kalaulah memberati dunia ni seberat sayap nyamuk, di sisi Allah ada harganya, ada nilainya seberat sayap nyamuk, nescaya Tuhan tak akan bagi pada orang kafir walaupun minum seteguk air. Itu orang kafir tak boleh minum kau seteguk air. Lebih pada payaruk boleh minum. Itu nak menunjuk kata dunia ni tidak ada nilainya di sisi Allah. Itu baik. Dan empunya ilmu, orang yang sahibul ilmi, orang yang ada ilmu ni pula disyafaatkan dia empunya ilmu pada hari kiamat.
Nah, kalau tidak dia disyafaat, dia mensyafaat orang lain. Nah, tu orang panggil lebihnya orang yang ada ilmu yang beramal serta ikhlas dalam amal dia. Gitulah. Kemudian datang yang ke-8. Mari pula orang yang ke-8. Bertanya ia orang yang ke-8 seperti yang dahulu, seperti soalan yang dahulu juga. Mana? Tu al-ilmu afdalu ammalu. Adakah ilmu yang lebih atau harta? Itu soalan yang dahulu tu gitu. Maka jawab Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta. Ilmu lebih daripada harta. Kenapa? Kerana harta itu binasa dengan lama masa. Itu. Tu al-malu yang dari subitulil mukthi wal mururiz zamani. Nah, bermula harta itu al-malu yang dari binasalah dia bitulil mukthi dengan sebab panjangnya simpan wa mururiz zamani dan berlalunya lama masa. Itu. Harta ni binasa dengan sebab berlalunya lama masa. Nah, yang ada ke orang hendak nyepel duit, dia sipel duit, lalas sekali buka-buka, Allah, tak boleh guna dah apa. Makan ke anak-anak ni. Lama sangat sipel. Dia tak sabar Dajjal nak mari. Hari-hari cerita pasal Dajjal tu baik. Nah. Sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Dajjal. Gapo tu ni? Kait Dajjal laku. Nah, Dajjal manja-manja dia. Siapa-siapa ke? Ulama pun ikut Dajjal juga. Berapa? 80,000 ulama ikut Dajjal. Oh, ramai ulama ikut Dajjal. Nah, bodoh benar 80,000 ulama tu siapa? Siapa ulama tu ikut Dajjal? Tu ada orang berahi ceramah lagu tu. Kita berahi ni ngaji kita tauhid ni, tak berahi ngaji usuluddin, ngaji fiqh, ngaji tasawuf, kita berahi. Dia suka mengaji bab konspirasi. Tuan-tuan, ada tak pitih dolar? Dia tanya. Kalau ada tuan-tuan buka di duit, kertas, wang kertas dolar, tengok ada lambang apa? Ada lambang mata. Ini menunjukkan Dajjal. Dajjal semuanya. Tu akhirnya dia jumpa dalam YouTube orang hak beranak tu bik mata seputih tu, Dajjal telah lahir. Apa kok semua dah. Kalau Dajjal mudah tu lah. Oh, senang nak cari Dajjal tu. Nah, tak ada bahaya lah nak cari Dajjal. Mudah lah. Jumpa hak mata seputih lalu beranak bunuh lalu. Kan senang lagu tu. Nah, Dajjal bukan lagu tu. Nah, dan Dajjal ni khijau Tuhan. Tak payah kita duduk sibuk nak mari bila, nak tubik bila, nak timbul bila. Bimbang-bimbangnya takut dia timbul, kita tu tak ada persiapan. Kita pengikut Dajjal siap. Nah, duk kata ulama ni 80,000 ikut Dajjal. Ulama mana tu? Nah, kalau Tok Syekh tu cakap gitu, Tok Syekh tu tak khabar, dia sendiri menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Dah ulama umat Nabi ni mulia. Ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umat aku ni mulianya seumpama para-para nabi Bani Israel yang tidak jadi rasul. Bukan jadi nabi maknanya. Mulianya, hebatnya ulama umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba 80,000 ikut Dajjal. Allah. Teruk benar ulama umat Nabi Muhammad SAW. Dia tak khabar tu. Dia sendiri menghina Nabi Muhammad cakap lagi tu. Tu rupa-rupanya 80,000 tu kerana menyokong waxing. Tu sebab tu jadi pengikut Dajjal. Apa jangan lagu tu dah. Tu benda waxing, benda haruh gitu je. Demo tak si cocok ikut demo. Nah, demo nak cocok, demo cocok. Tu tak ada orang panggil apa? Satu perkara yang menyebabkan kita boleh tuduh orang tu pengikut Dajjal ke gapo berat benar lagu tu. Nah, nyanyo. Bah Dajjal ni dia tidak timbul dengan cara mata sebutir je. Kalau lagu tu lari habis orang. Dajjal ni mari dengan segok, dengan tampan, berketerampilan. Nah, handsome. Tu sambung pak ni.
an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi Dajjal ni bukan duk tubik dengan muka buruk bodoh lagu tu. Oh, kalau lagu tu lari habis orang senang. Nah, Dajjal ni dia tubik dengan rupa paras yang handsome, segak, berketerampilan. Nah, tampan. Punya slogan-slogan yang bagus, yang baik, yang memberangsankan. Ayo, kita membangun bersama Islam, kita membangun bersama kebajikan. Nah, itu contoh. Nah, oh, Masya Allah, bagus ni. Nah, di sebalik tu ada orang panggil khariqul adat, kau perkara yang mencarikan adat hebat. Ha tu. Waktu orang jadi taksub ikut. Lama-lama yang mengaku jadi Imam Mahdi. Barangkali itu sungguh sebab ada khamat. Nah, lama-lama yang mengaku jadi Nabi Isa. Boleh jadi kau sebab ada mukjizat tu kok selama ni mukjizat apanya. Itu. Bukan orang bodoh Dajjal ni. Akhir-akhirnya dia khutbah. Dia khutbah. Kita baca khutbah pun gagak-gagak. Dia khutbah. Berkhutbah. Nah, ayuhan nas, wahai manusia, ihzaru, waspadalah kalian semua an masihid dajjal laknatullah. Daripada masihid dajjal yang dilaknat oleh Allah. Siapa? Dajjal kata lagu tu. Nah itu orang tak tahu dia Dajjal. Sehinggalah akhir khutbah dia kata ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Tikot itulah barulah buta mata kanannya, terputus telinga kirinya, tertulis kafir atau kufur di dahinya. Boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Nah, barulah orang panggil separuh dunia ni lari tak ikut Dajjal. Hari pertama seperti setahun. Dajjal kata ke matahari, stop. Berhenti matahari. Duk panah. Nah, duk bakar negara-negara yang tak ikut dia hingga kemarau, hingga tak dapat makan walau sebuah sepotong roti, sekeping roti, walaupun semulut nasi.
melainkan semua kena beriman dengan Dajjal tu ialah Tuhan. Itu hari pertama bukan 24 jam. Hari pertama setahun. Setahun. Hari kedua sebulan. Hari ketiga seminggu. Hari keempat dan seterusnya barulah seperti hari-hari kita sekarang ni. Nak tanya kalau tak belajar fiqh, hari pertama Dajjal mari nak semaya berapa kali? 5 kali ke kena kali dengan setahun? Aku terjawab. Sudah. Nah, 5 kali ya Ustaz, 5 kali sehari. 5 kali sehari abahmu ngaji fiqh lagu mana lagu tu? Kena kira lah setahun. Pak kalau tak ngaji fiqh nak semaya ke mana? Ni tok guru ngajar fiqh kita lekat dinding pos Spiderman ngatuk kerong. Kalau tok guru cerita bab konspirasi Dajjal segala ni baru ya ni fitnah ni belakang minat lalu. Tok guru ngajar tauhid ada tidur selalulah. Tok guru ngajar tasawuf hak tu bukan setakat lekat pos Spiderman, pos cicok main terus naik pakai atas lari duduk. Ayo tengok berat tak berat perangai. Pak kalau orang panggil kena kita duduk di zaman hari pertama, kedua, ketiga dan hari seterusnya sebelum Dajjal tu dibunuh oleh Nabi Isa. Kok bunuh dia Nabi Isa seorang ya? Kita nak makan apa? Nak makan apa kalau tak belajar tasawuf, tak beramal dengan tasawuf? Sahabat tanya makan ketika tu gapo ya Rasul? Ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Nabi kata at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan ketika itu ialah tahlil. Tahlil halala yuhallilu tahlilan. Mana? La ilaha illallah. Pak kalau ni kita la ilaha illallah pun letih lembek. La ilaha illallah. Tengok ketua email tadi siapa dah kan kona bolak ni WhatsApp pamu nak tu email budak tu ni jawab dia gak pengikut Dajjal, bukan pengikut Dajjal, junjung Dajjal atas kepala lah kalau kita hidup pada zaman tu kan. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, melainkan kena beriman dengan Dajjal tu Tuhan. Tu tengok. Jadi kalau kita tu betul-betul orang panggil buat bekal untuk menghadapi fitnah akhir zaman Dajjal, belajarlah tauhid sah i'tikad. Belajar tauhid sah i'tikad. Ni duduk dalam ekong pun kafir sambil-sambil. Kasar ustaz. Sungguh kalau tak ngaji tauhid. Sejuk dia tu i'tikad siapa yang memberi? Kerana ekong kita sejuk. Siap. Kafir lalu. Bukan pasik tak kafir. Atau tabiat ekon yang memberi sejuk. Siap kafir juga. Bukan. Tuhan jadikan pada ekon kekuatan yang mampu beri sejuk. Pada kufur khilaf ulama. Fasik sepakat, sesat sepakat. Betul? Tak penting buat apa ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Sangat penting sebab tu awaluddin nanti. Awaluddin ma'rifatullah bawahnya dia. Yang penting dalam agama mengenal Allah apa? Mengenal hukum ketuhanan Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Kalau tidak makan nasi pun boleh kafir. Telai penado boleh kafir. Ikut. Wa man yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad sesuatu ni dengan illah atau tabiat. Kerana ekon sejuk, kerana kipas dapat angin, kerana lampu dapat cahaya, kerana nasi dapat kenyang, kerana penadol dapat sehat, kerana vaksin dapat selamat daripada COVID. Contoh, ikutlah. Kerana goni ni apa ni? Masker ni nak menghalang COVID masuk dalam mulut, dalam hidung. Kerana dia, bukan kerana Allah, kerana dia. Atau tak tabiat penadol yang memberi sehat. Tabiat nasi memberi kenyang, tabiat ekon menyejukkan, tabiat kipas memberi angin, tabiat lampu memberi cahaya. Fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. I'tiqad lagu tu kufur di sisi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dok dia kata Tuhan beri power dia untuk mampu bagi sejuk, bagi angin, bagi kenyang, bagi sehat.
Wa may yakul bil quwwatil muda'ati, barang siapa yang i'tiqad sesuatu tu dapat memberi kesan dengan power, kuat yang dijadikan oleh Allah, fadzaka bid'iyun fala taltafiti, maka demikian itu i'tiqad ahlul bid'ah wad dhalalah. Jangan kita ikut, jangan kita berpaling. Tu nak bekal untuk kelip jumpa Tuhan ataupun kita nak sangat jumpa dajjal, sah i'tiqad, ngaji ilmu tauhid. Sah ibadat, belajar ilmu fiqh, tahu rukun syarat, halal haram, sah batal rukun, syarat tiap-tiap rukun, syarat wajib, syarat sah, perkara-perkara batalkan ibadat kita, muamalah kita, munakahat kita. Itu baru betul. Belajar ilmu tasawuf, takhalli sifat-sifat mazmumah dalam hati kita, tahalli sifat-sifat mahmudah, riyadhah mujahadah dengan zikrillah. Sehingga berdarah daging, orang panggil apa? Zikir itu dengan diri kita. Barulah siapa tanya dajjal mari. Kita tak bimbang. Dajjal nak ambil berapa? Nak ambil ni roti naik ni. Roti naik ni. 4 lusing. 4 ayas setengah lah ni. Dulu 2 ayas setengah ya, roti 4 ayas setengah lah ni. Tapi tak ada dah pejuang-pejuang manusia kalau dulu ramah ni nerak habis dah. Atas jalan raya berapa bagai naik ke. Lah ni senyap lah jadi juru macam penyanyi nasyid gitu ni. Nyak bagai naik pun tak apa. Nanti dajjal bukan bagai naik. Bukan roti naik. Sekeping pun kenakan aku dajjal tu. Pas nak makan berapa? Orang mukmin la ilaha illallah. Penye. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah juga lepas 2 pinggan nasi kerabu. Baru alhamdulillah kenyang nyata gitu. Tak ada tu. Habis gitu. Tu. Tengok. Kemudian datang yang ke-8 bertanya tadi dah. Kerana apa? Ilmu afdal daripada harta? Kerana harta itu binasa dengan lama masa. Yalah, al-ilmu yang dari subitulil mukthi wa mururiz zamani. Ilmu harta tu binasa dia dengan sebab lama menetap dan berlalu panjang masa. Harta tu. Dan ilmu, padahal bermula ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Wah sungguh. Kita boleh binasa. Kita ni harta boleh koyak ke apa. Tapi ilmu hak duk dalam ni tak boleh menasa. Allah tengok ada satu video mokcik nenek, bukan mokcik, nenek tua dah, rambut putih duk gini. Dia duduk baca sifat 20 ni supaya ingat dalam kepala otak ni. Buat mari ta'rif sifat maknawiyah kaunuhu qadiran kaunu muridan tu, buat mari al-halu sabitatu lizati madamati zatu wa irum alalatun bi'illatin. Banyaklah hidup. Kata hebat nenek ni. Ilmu tu lekat di dia. Itu tu ilmu. Tak binasa walaupun dia sudah tua, nenek dah. Ada video kalau nak tengok ada dalam handphone saya ada. Budak-budak pondok tak ada itu. Hak muda-muda tak boleh. Tengok. Kemudian datang yang ke-9. Mari pula orang ke-9. Bertanya ia yang ke-9 seperti yang dahulu. Hanya hak sama juga lah. Ala ilmu afdalu amalu. Ilmu kau hak lebih atau harta? Maka jawab Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Lalu jawab oleh Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Al ilmu afdalu minal mali. Ilmu lebih daripada harta. Kerana apa? Kerana harta itu mengkeraskan hati, yuqassil qalba. Harta itu mengkeraskan akan hati. Dan ilmu menerangkan akan hati, yunawwirul qalba. Ilmu menerangkan akan hati, harta mengkeraskan akan hati. Maka sebab tu orang yang banyak sangat duk berlomba pada harta dunia ni kena banyak-banyak gizirah kubur. Alhaakumut takatsur. Celakalah orang yang takatsur. Takatsur ni mana berlomba-lomba meninggi pada dunia. Dia mau beli kereta berapa juta? 2 juta. Tak boleh jadi kawan nak beli 3 juta. Nak lebih umur dia mau berapa tingkat? 3 tingkat. Kawan kena 4 tingkat. Berlomba gitu. Dia mau pangkat ke apa? Kawan nak lebih lagi. Tu. Alhaakumut takatsur.
Celakalah orang duk berlomba-lomba menindih-menanding nak meninggi pada dunia. Sehingga bila hatta zurtumul maqabir, sehingga dia pergi ziarah kubur. Itu kena pergi ziarah kubur. Nah, kita tengok kubur. Hak tu rumah masa depan. Hamba cerita dah dulu kan. Di Bukit Bromo di Surabaya. Masa lama dah ni, masa hamba syuting dulu di Bukit Bromo. Naik malam tak nampak gapo satu. Sudah tengok matahari terbit gapo duk syuting atas kawah gunung berapi gapo. Pagi esok tu turun. Siapa bawah tu nak makan nasi kedai sebelah jalan. Nak makan apa lapar makan nasi lah, ada kedai restoran rumah makan di sebelah jalan. Bila kita duduk tu, pak duduk sebelah jalan ni tu ada pintu gerbang besar. Nah, kita pun enggak tengok gitu leh gapo. Rumah masa depan. Oh, tengok kat bawah kat pintu gerbang tak ada sebutir habuk bumbu. Pagar apa? Batu ni saya belakang. Rumah masa depan. Kata, oh, tak selera nak makan tu. Lihat ni. Oh, gila. Tajam dia punya ayat tu. Rumah masa depan tu. Kita ni berasa lambat dengan mati sebab apa? Duk tulis tanah perkuburan. Lambat semua mati. Nah, pas ni bicara JK masjid dengan JKK kapung ke apa, kita pakai cabut ke bawah tu. Apa nama ni? Papai tanda perkuburan Islam, tulis rumah masa depan untuk umat Islam. Tulis gitu. Biar duk lalu dengan kereta nak pergi pejabat dekat, duk fikir rumah 2 tingkat, 3 tingkat, pak tengok tu. Biar ada pun 3 tingkat. Hak tu rumah masa depan, hak betul-betul tu. Sungguh. Nah, suku sembah, pagi petang, siang malam, sising lengit, bercawak kota, cari duit, cari harta, bina rumah besar-besar. Akhir-akhir duk mana belaka? Tu rumah masa depan sungguh hak tu. Lialah hak tu. Oh, kasar permainan dia. Tak selera nak makan. Pakai makan 2-3 mulut lepas tu tak selera tu. Rumah masa depan tu. Tu tengok. Kemudian las. Kemudian datang yang ke-10 dan berkata ia orang yang ke-10 daripada Yahudi ni. Ilmu afdal atau harta? Maka jawab Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta. Kerana apa? Kerana empunya harta mendakwa akan ketuhanan. Cuba tengok perang apa tu. Kenapa dia boleh mengaku Tuhan? Kerana dia kaya. Nah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar manusia ni dia akan jadi melampau bila dia tu terlihat kaya. Ar-ra'ahu istaghna. Hati kau kaya, dia ada segala-gala, hati kau tu siap. Nah, tu kata Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi. Tu tengok. Apa boleh mengaku ketuhanan? Sebab kaya, harta banyak. Sebab itulah kalau kita kaya, biar kaya supaya tokoh-tokoh Islam, supaya Abdurrahman bin Auf, contoh sama Abdurrahman bin Auf sama Zulkarnain lebih kaya pada Abdurrahman bin Auf. Zulkarnain, raja Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk. Orang kata ada 2 tanduk gitu. Tu bukan Zulkarnain, tu Kubah ya panggil. Nanti ni 2 tanduk tu bukan tanduk atas pala lagu tu tidak Kubah, Ultraman Taro. Nah, lepas tu 2 tanduk tu apa mana? Qarun mana 2 tanduk. Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk, mana yang mempunyai 2 wilayah kekuasaan, timur dan barat, masyrik wal maghrib. Timur dan barat di bawah kekuasaan Zulkarnain. Dia seorang raja. Nelai tak nelai, debel tak debel Zulkarnain. Tapi saat dia nak mati, dia pesan kepada menteri dia, kalau aku mati, keranda yang mengusung jenazah aku, keluarkan tangan daripada 2 keranda tersebut. Tu waktu ambil tangan aku begini. Keluarkan tangan aku 2 lagu ni. Menteri kata, tuanku, nanti rakyat kata kami ni menghina pula mayat doli yang maha mulia tuanku. Tuanku kata, aku nak ajar ayat. Aku ni walau raja yang memiliki 2 kuasa timur dan barat, tapi bila aku mati, kharajtu minad dunya bila syai'in, aku keluar daripada dunia tanpa membawa apa-apa sesuatu. Tu maka orang pun tengok tangan raja duk gini. Okey, keranda duk usul tangan raja tu ambil lagu ni. Rakyat pun tengok.
Raja lagi masuk kubur tak bawa gapo satu. Mahkota tak bawa gapo. Kosong tak bawa gapo. Kami rakyat jelata, rakyat jelita kau lagi sangat. Itu ni. Tu. Mati pun jadi tazkirah bagi umat. Itu. Kalau kaya lagu tu tak apa. Bagus, dipuji. Tapi kalau kaya lupa diri, lupa asal, ni mendakwa akan ketuhanan. Dan empunya ilmu, sahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu yang beramal dengan ilmu dia. Syarat lah. Beramal tu memang syarat. Mendakwa ia akan kehambaan. Memang. Dia akan dakwa, mana akan diri dia tu mengakui kata diri dia tu hamba, ubudiyah dengan Allah. Ubudah dengan Allah. Habis. Jadi 10 orang tanya, 10 jawab apa lain. Sebenarnya dijawab. Kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, jikalau bertanya mereka itu Yahudi akan daku pada masalah ini. Masalah mana? Ilmu ke harta lebih? Itu. Nescaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan selama hidupku. Aduh. Falau sa'aluni an hadza la ajabtu jawaban akhara ma dumtu hayyan. Tu kalau hak dalam kitab Arab sebut gitu, dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah itu. Kalau mari lagi orang Yahudi ni mari tanya soalan hak tulla, hak sama, nescaya aku akan jawab dengan jawab apa yang berbeza selama mana hayat hidup aku. Yang kata 10 orang. Nah, siapa aku mati kalau orang mari tanya soalan ni, aku akan jawab lain. Itu nak menunjuk kata benarnya Nabi kata ana madinatul ilmi au ana darul hikmati wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Habis. Kemudian faja'u wa aslamu kulluhum. Nah tu. Kemudian maka datanglah mereka itu Yahudi 10 orang itu masuk Islam sekaliannya. 10 orang itu pakai masuk Islam habis leci. Dan sangatlah banyak dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan atas kelebihan ilmu dan ulama. Banyak lagi. Nak muat sini nama alamatnya kita tak belajar dah ilmu tauhid nanti. Duk cara kau lebih semua ilmu dengan ulama. Dan yang terlebih afdal daripada segala ilmu itu ialah ilmu usuliddini. Ilmu humbi bagi agama, akar bagi agama. Kerana apa? Daripada sekian banyak ilmu tu, ilmu akar bagi agama, usuluddin tu yang paling lebih afdal. Kerana dengan dialah, yakni dengan sebab belajar ilmu usuluddin, dapat mengenal akan Allah Ta'ala, yakni dapat ma'rifah ammah, mengenal akan Allah Ta'ala dengan ma'rifah yang umum, yang wajib fardu ain. Dan dengan dialah sah ibadat kita kepadanya, kepada Allah. Mana? Dengan ma'rifatu ammah, dengan kenal Allah Ta'ala yang difardu'ainkan di atas tiap-tiap mukallaf ni, baru sah, baru kena ibadat, betul ibadat kita ni kepadanya, kepada Allah. Habis. Kemudian dia kata ketahui olehmu. Mana? Fa'lam. Kalau kita Arab kata i'lam atau fa'lam. I'lam, ketahuilah, yakni olehmu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebelum kita berdoa ni hamba sikit nak umum lah. Sebagaimana yang hamba telah umum dah. Bulan lepas hamba umum dah deh. Jumlah semua sekali lah. Angka semua sekali nak buat pondok dengan masjid, dengan masjid 2 tingkat, dengan asrama pelajar 2 tingkat, dengan pondok pelajar kayu 9 buah, dengan pondok orang tua. Pondok orang tua pun kita nak buat agak. Dah itu seekar ni 2 ekar kan, buat pondok orang tua tu dengan pejabat rumah guru apa tu 9,434,952 ringgit Malaysia. Itu kita ayat dah itu dah. Kamu tak ingatlah ayat dah ke tak? Ada lah, saya ayat dah saya. Jadi sekarangnya kita nak tengah bersih tanah. Bersih tanah tu kerana tanah tu ya bukit, hak depan tu bersih dah, hak atas tu ya bukit, ya hutan. Jadi hutan tu kita nak tebah, kemudian tanah tinggi bukit tu kita nak mari letak depan biar jadi tidak terlalu rendah gini, biar jadi sama tinggi. Jadinya kos semua sekali pembersihan tersebut. Nak bersih hutan, perata tanah, buat lokal keliling tanah tu, itu menelan belanja sebanyak 50,000. Jadi 50,000 tu kita ada dah 25,000. Jadi 25,000 tu kita bayar dah hari ni. Hari ni kita bayar. Sebab yang nak bayar booking apa?
apa tu, excavator ke apa tu kan, besar menata tu besar. Excavator suku, pas lori hok nak mengakut menata excavator tu suku pula. Tolong gila. Dunia mahal belaka dah tu ni, main duit belaka. Hal tu kita bayar 20,000 dah. Jadi ada baki lagi 25,000 kita tak ada lagi. Jadi malam ni nya kalau boleh tabung kita tu jangan letak 25 ya, letak 25,000 selalu. Biar genak selalu cukup lu. Minggu depan dah kena bayar ni, minggu akhir. Jadi mudah-mudahannya bila perata dah tanah, insya-Allah kalau dah ada rezeki lah. Dia kalau nak sedap boleh jalan projek ni kena ada 5 juta tapi tidak tahulah bila 5 juta. Mana dah ada kita buat, insya-Allah lah kita target bulan 3 ni berjalan dah lah. Berjalan dah projek untuk buat pondok tu. Cumanya kita tak jadi buat masjid dulu. Dulu kita nak buat masjid dulu. Jadi tak kena buat masjid dulu. Kalau buat masjid dulu, siap masjid siapa nak main jemaah? Tengah-tengah kelapa sawit gitu. Toke toyu. Nak sini. Jadi silap ataupun budak-budak kita duduk di semaya situ tu, siapa nak jaga, tak ada tempat untuk guru nak duduk. Jadi budak-budak jadi payah terlebah daripada rebel lah jawab dia. Jadi ubah strategi, bukan buat masjid dulu dah. Buat asrama pelajar dengan rumah guru dulu. Supaya boleh pindah kalau siap lah, bila tak tahu. Bila tak tahulah, bila boleh siap tu wallahu a'lam. Serah pada Allah Taala, sambil-sambil kita usaha. Kalau siap tu maknanya kita boleh pindah dah. Mana jimat kita tak kena bayar sewa tiap-tiap bulan. Jadi hangpa minta izin lah tu, nama kata mana siap rumah tutup guru dulu, sedap molek dulu. Ada supaya kita tu boleh pindah dulu, jimat tak kena bayar sewa. Jadi mudah-mudahannya para hadirin semua pakat berdoa lah. Di samping berdoa tu tidak putus-putus juga untuk berwakaf, karenanya jumlah tersebut lebih besar daripada hak sebelum ni. Sebelum ni tanah 1 juta, ni buat binaan pula 9,434,952 ringgit Malaysia. Guano tak boleh ingat. Wirid semua tiap-tiap malam sebelum tidur. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.